Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak sayur nangka muda, masak kari campur kerang. Di sini bahan-bahan telah pun saya sediakan. Nangka dalam 300 gram, kita basuh bersih, kemudian kita rebus dengan menggunakan api yang besar. Setelah menggelegak, kita kecilkan api semula dan kita tutup ya. Kita tutup periuk. Kita tunggu sehingga nangka ini menjadi empuk. Setelah empuk, kita bolehlah ketepikan dulu ya. Kita sejukkan terlebih dahulu. Kita rebus ya, betul-betul menjadi empuk ya. Kemudian kita sediakan pula kerang dalam 300 gram. Kerang kita basuh bersih dengan sedikit air garam. Kemudian kita bilas lagi sehingga air kerang menjadi betul-betul jernih ya. Dan kerang tadi ya, kita masukkan ke dalam kuali. Kita rebus di dalam kuali tanpa menggunakan air. Kemudian kita tutup sekejap. Setelah beberapa minit, kerang tadi telah pun mengeluarkan air ya. Mengeluarkan airnya, dan bolehlah kita padamkan api. Kita sejukkan sekejap, kemudian kita kopek isi kerang. Kita asingkan ya isi kerang dan juga airnya ya. Isi kerang tadi kita basuh lagi ya sehingga bersih dengan sedikit air, dengan menggunakan tapis, sebab kita takut di lapisan ya, isi kerang tadi masih ada lagi terkandung pasir ya, ataupun habuk-habuk. Kita basuh sehingga bersih. Kemudian kita ketepikan ya terlebih dahulu. Kemudian kita sediakan pula ya bahan-bahan bumbunya seperti 1 sudu ketumbar, 1 sudu kecil jintan manis dan jintan putih, dan 1 sudu kecil lada hitam. Kita sangaikan dulu ya bahan-bahan ini dengan menggunakan api yang kecil. Setelah itu ya, kita sediakan pula bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan lainnya telah pun disediakan di sini seperti santan ya, kita gunakan secukup mana yang kita perlukan. Rempah ikan dalam 3 ke 4 sudu. Kalau tak ada rempah ikan, rempah daging pun boleh. Kerisik ya, kita gunakan dalam 2 ke 3 sudu. 1 keping asam glugur. 2 batang serai ya, yang telah pun dititik. Sedikit kunyit serbuk dalam 1 sudu kecil. Dan bahan-bahan bumbunya yang lainnya, lada kering dalam 10 tangkai ya. Kita bersihkan terlebih dahulu, kita basuh bersih. 2 ulas bawang putih, 1 inci halia, sedikit bawang besar dalam setengah biji. Dan bahan-bahan yang telah kita sangaikan tadi ya. Jadi itu sajalah bahan-bahannya. Mula-mula kita giling ya bahan-bahan ini ya terlebih dahulu, satu persatu kita giling. Sekiranya kita rasa tidak mahu menggiling ya, kita juga boleh gunakan blender ataupun kita tumbuk ya. Kita giling perlahan-lahan sehingga lumat sedikit ya.
Bahan-bahan tadi ya telah pun siap digiling. Kemudian kita panaskan sedikit minyak secukup mana yang kita perlukan dan masukkan asam keping dan juga serai yang telah pun dititik tadi. Kemudian kita masukkan bahan yang kita gilingkan tadi. Kita kacau perlahan-lahan. Kita kacau sehingga naik bau ya dan pecah minyak. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kita tunggu pecah minyak lagi sekali. Kemudian kita masukkan 1 sudu kecil tadi ya, serbuk kunyit. Kita kacau perlahan-lahan sehingga pecah minyak lagi. Kemudian kita masukkan kerisik ya dalam 2 ke 3 sudu. Dan juga serbuk rempah ikan ya. Secukup mana yang kita perlukan, lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu. Kita kacau rata-rata sehingga pecah minyak ya. Sehingga rempah tadi menjadi pecah minyak sedikit. Kemudian kita masuk lagi ya sedikit air. Kita kacau lagi ya rata-rata. Kemudian kita masukkan isi kerang tadi ya, yang telah pun kita basuh bersih tadi. Kita kacau rata-rata. Dan air kerang tadi ya kita masukkan juga sekali. Kita masukkan perlahan-lahan. Tapi di bahagian bawah kodak, di bahagian bawah tu kita buang ya. Takut kalau ada lagi pasir-pasir ya. Masih lagi ada ya di bawahnya. Kita buang ya. Air yang di bawah ni kita buang. Kemudian kita kacau rata-rata. Saya tidak perlukan garam lagi ya, sebab tadi masa merebus nangka tadi telah pun saya masukkan garam. Saya cuma masukkan sedikit, Maggi cukup rasa. Kalau nak masukkan Ajinomoto terpulang ya. Kemudian kita masukkan santan ya. Kita masukkan santan secukup mana yang kita perlukan. Kita kacau ya rata-rata. Kita tunggu sehingga mendidih ya. Bila dah mendidih sekejap, kita masukkan ya nangka yang telah kita rebus tadi ya bersama dengan air rebusannya sekali. Kita jangan buang airnya ya. Kita masukkan sekali airnya. Kemudian kita kacau lagi ya perlahan-lahan. Kita kacau. Sekiranya kita nakkan gulai ini pekat sedikit, sesuai rasa ya. Kita kacau ya sehingga pekat. Tetapi sekiranya kita nak buat kuah lebih, setelah mendidih ya, kita bolehlah padamkan api. Sesuai rasa ya. Kalau kita rasa nak buat kuah lebih ataupun pekat. Nampaknya nangka masak kari ya, campur kerang telah pun siap dimasak. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.